أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Yang dirahmati Tuan Pengurusi Surau, Tuan-tuan Imam, Tuan-tuan Bidan, beserta dengan ahli tanguasa surau, yang dikasihi tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, mudah-mudahan kita semua mendapat rahmat dan juga keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di kesempatan yang ada ini Allah Ta'ala masih lagi berikan kita peluang kehidupan untuk kita sama-sama nak menambah amalan kita dan juga untuk sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya nanti bila kita bertemu dengan Allah, kita membawa bekalan yang secukupnya. Dan bila mana kita mati nanti tuan-tuan, sesungguhnya penyesalan selepas daripada kematian tiada guna lagi. Sementara kita masih hidup ini, kita isilah ruang kehidupan kita ini, berikan masa yang sebaiknya untuk kita mengumpul, untuk kita menambah amal ibadah kita. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur yang sangat amat kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dalam banyak-banyak manusia Allah Taala pilih kita untuk sama-sama kita mengerjakan solat subuh berjemaah. Seperti mana yang kita sedia maklum hadis daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mengerjakan solat subuh secara berjamaah selama 40 hari, maka dia akan dihindarkan daripada dua sifat, dihindarkan dari dua perkara. Yang pertama, terhindar daripada sifat munafik. Yang kedua, terhindar daripada azab siksaan api neraka. Jadi tuan-tuan, alangkah beruntungnya kita sama-sama dapat solat subuh secara berjemaah. Tuan-tuan, bangun waktu pagi adalah perkara yang sangat susah. Pukul 5 nak bangun, pukul 5.30 nak bangun. Kita kunci jam dah pukul 5 dah. Memang target nak bangun pukul 5. Kunci jam sampai 3-4 jam kunci. Semuanya bunyi. Bila kita bangun, kita tutup semua. Kita kata baru pukul 5, awal lagi ni. Tidurlah sekejap 15 minit. Belum azan pertama lagi. Kalau kat masjid negeri tu dia ada 2 kali azan. Azan pertama dan azan kedua. Pukul 5 tutup jam. Belum azan 2 lagi, kedua pertama lagi. Azan pertama biasa 5.30, tutup jam. Tidur sekejap. Syaitan pun pandai juga dia, bisik kat kita. Awal lagi ni, sejuk lagi, air pun sejuk pagi-pagi ni nak sentuh. Tidurlah sekejap. Kan mesti kau bangun punya 5.30 lah waktu azan pertama. Kita pun kata, ayolah tidur lagi jam. Kita pun tarik selimut, tidur balik. Sedar-sedar tuan-tuan, bukan 5.30, 7.30 kita bangun. Jadi nak bangun di awal pagi ini merupakan perkara yang amat susah. Jadi bersyukurlah kita kepada Allah. Allah Ta'ala beri kita kekuatan, Allah Ta'ala bantu kita untuk kita sama-sama bangun di awal pagi untuk mengerjakan solat di awal waktu. Bila mana kita menyebutkan tentang solat ni tuan-tuan, hari ini kita masuk dalam tajuk kita 100 pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk tajuk kemuliaan manusia yang memelihara solat. Kemuliaan manusia yang memelihara solat. Kita sedia maklum bahawa hadis daripada Tabrani, rawahu Tabrani عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أول ما يحاسب به
العبد اليوم القيامة الصلاة فإن صلحت صلح له سائر عمله وإن فسدت فسد سائر عمله. Tuan-tuan boleh faham makna ni? Kalau faham saya tak ada lah. Nampak masing-masing dah mengangguk lah tu. Faham lah tu. Baik, Nabi kata daripada Tabrani radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, perkara yang pertama yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya di hari akhirat nanti adalah solat. Nabi kata dalam sabdanya, perkara yang pertama yang akan ditanya oleh Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah solat. Fa in salahat salaha sa'iru amaluhu. Kalaulah solat ni tadi baik, sempurna, cantik, maka akan baik, cantik dan sempurnalah seluruh amalannya. Dan kalaulah solat tadi rosak, tak sempurna, maka amalan-amalan yang lain pun juga akan ikut sama tidak sempurna. Kita sembahyang, dalam keadaan kita mengerjakan solat ini, sembahyang kita tak sempurna. Sebab apa tak sempurna? Kita kurang ilmu. Mungkin kita kurang khusyuk. Itu kelebihan solat jemaah. Bila mana kita dalam jemaah, ada seorang ataupun dua orang yang tidak khusyuk, maka pahalanya akan ditampung oleh orang yang khusyuk. Ialah kadang-kadang kita nak dapat khusyuk dalam solat, walaupun 1%, ia juga amat berat. Banyak dugaan. Kadang-kadang baru nak solat, teringat kasut baru beli dekat luar, hitam juga kasut aku ni. Kasut baru beli, kasut mahal, kelak beli bukan dekat Soho, dekat London kebetulan. Anak orang yang daripada England beli satu untuk kita sepasang. Kita baru pergi singgah sembahyang Al-Hilal, baru nak takbir, dah takbir dah ni, teringat kasut, hilang juga kasut baru beli. Begitu juga baru nak takbir, teringat kita dah kunci ke belum. Dulu kita kunci mana pakai alarm tuan-tuan, pakai manual, betul? Jadi bila kita dah berumur sikit, anak-anak ada rezeki lebih, beli kita yang ada alarm. Kita kadang-kadang dah terbiasa dengan manual, terlupa nak tekan alarm. Tengah-tengah sembahyang, dah kunci, dah tekan ke belum alarm tadi? Dah tekan ke belum alarm tadi? Teringat masa sembahyang. Itu sebab satu ketika seorang sahabat dia jumpa dengan seorang imam. Kalau tak salah saya, Imam Malik. Dia tanya, wahai imam, saya kehilangan barang, lupa mana saya letak. Lalu Imam Malik kata, tunaikan solat 2 rakaat. Jadi orang tadi kata, tunai solat 2 rakaat, macam pelik dia. Jadi dia pun ambil wuduk, solat 2 rakaat. Tengah-tengah solat, dia teringat barang dia dekat mana dia letak. Memang betul, kalau tuan-tuan ada hilang barang, tuan-tuan sembahyang 2 rakaat. Confirm ingat. Tengah-tengah sembahyang syaitan datang, dia gambarkan satu. Tadi kita pergi sini, pergi pasar, lepas pergi pasar kita letak kunci dekat atas petai, lepas tu kita pergi sini. Ingat semua. Ini yang kita kata, nak dapat khusyuk dalam solat sangat susah. Itu sebab dalam surah Mu'minun Allah Ta'ala berfirman, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya bergembiralah orang yang beriman. Orang yang beriman yang macam mana yang akan bergembira? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Mereka ini mengerjakan solat, menunaikan solat dalam keadaan mereka khusyuk. Nak dapat khusyuk dalam solat, bermula daripada awal, bermula daripada wuduk. Ambil wuduk pun kena khusyuk. Dalam setiap anggota yang kita basuh tadi,
ada doa-doa yang tertentu. Basuh muka, minta doa, ya Allah, berikan nur kepada mukaku, ampunkan dosa anggota muka, mata kita, hidung kita, mulut kita. Basuh tangan pun begitu juga, ada doa-doanya. Bukan boleh suka-suka ambil wuduk saja, rugilah bahasa saja ni. Jadi ambil wuduk, sama-sama kita ambil wuduk tu, kita baca doa. Baik, begitulah. Kalau kita, amalan kita yang lain dah cantik, puasa sunat kita, puasa wajib, amalan sedekah, amalan baca Quran, amalan zikir, tapi solat kita tidak sempurna, maka amalan yang lain juga jadi tidak sempurna. Jadi tuan-tuan, kalau ada kesempatan, suruh kita ada buat program tahsin solat ke, masjid-masjid ada buat tahsin solat ke, maka kita elok menyertainya untuk sama-sama kita menambahkan ilmu. Walaupun kita dah tahu, tapi nak refresh balik, nak tambah ilmu-ilmu baru. Baik. Melakukan solat fardu walaupun paling lama hanya lebih kurang 10 minit sahaja, tetapi masih ramai yang tidak menunaikannya. Malah ramai manusia yang mengabaikan kerana menganggap ini adalah urusan mereka dengan Allah Ta'ala. Nak semayang bukannya lama, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang tak sampai 2 minit pun semayang fardu. Itu semayang asar 4 rakaat. Kalau semayang subuh 2 rakaat, setengah minit kan? Jadi kalau kita ada pengalaman, kita tengok di Mekah, ada orang semayang tak angkat takbir, ada orang semayang kadang-kadang sujud terus bangun, macam-macam hal. Jadi itu yang dikatakan dengan kesempurnaan solat. Tapi kita, kalau kita tak ada ilmu, kita tak boleh nak salahkan orang tadi. Apa semayang macam tu? Mungkin masa dia sujud tadi, dia baca sekali je tasbih tadi. Itu sebab dia jadi cepat. Kita tak tahu. Dari segi pandangan zahir kita, memang kita nampak macam cincai ni semayang. Tapi dari segi batin, Allah Ta'ala saja yang tahu. Itu sebab kita kena mengaji juga bab solat. Baik, dan ramai orang yang menganggap solat ini adalah urusan dia dengan Allah Ta'ala. Kalau kita tegur orang yang tak solat, bang, jom sama-sama kita solat. Kau jangan sibuk-sibuk lah, solat ini urusan aku dengan Allah Ta'ala. Kuburkan masing-masing, kau kubur kau, aku kubur aku. Pandai pula jawab. Jadi ramai orang kalau tertentu buat solat ini dia sensitif. Itu sebab kalau kita nak ajak orang pada solat, kita kena bil hikmah, kena pelan-pelan, tarik rambut dalam tepung, ajak lembut-lembut. Jadi cara nak dakwah yang pertama sekali, mesti bina hubungan dulu. Ajak minum teh tarik 3-4 kali minum, baru kita bagi sikit-sikit, bina hubungan. Tak boleh terus-terus kita nak ajak terus solat, nak kata tak boleh solat ni masuk neraka, tak boleh. Melompat orang pun akan makin lama makin jauh dengan kita. Itu sebab surau kita alhamdulillah bagus. Tahniahlah pengurusi surau, ada pengurusi surau, ada sarapan pagi. Jadi orang yang tak datang solat, tengah-tengah jogging, tak apa-apa, main makan sekali. Kita bina hubungan. Itu cantik strategi surau kita, saya nampak cantik. Tapi tak nampak lagi dah ajak orang pagi-pagi jogging makan, elok makan jemaah kita je lah. Lepas ni lah insyaAllah. Masjid negeri pun tak buat solat, tak buat sarapan pagi, sebab jemaah ni ramai. Tapi surau kita alhamdulillah, peruntukan yang ada, sumbangan daripada tuan-tuan mampu untuk bagi sarapan pagi, alhamdulillah. Jemaah pun kenyang, penceramah pun kenyang. Baik. Terdapat 3 golongan orang yang menunaikan solat. Yang pertama, golongan yang terdiri daripada mereka yang tekun, rajin, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan solat. Macam mana dikatakan dengan tekun? Tekun ini maksudnya ialah di awal waktu, 10 minit, 15 minit, belum masuk waktu dia dah standby, dah mandi, dah wangi-wangi, dah ambil wudu, dah tunggu dah dekat masjid untuk solat. Ini yang kita kata orang yang merindukan perjumpaan dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Kalaulah kita dapat rasa kita ni seolah berbicara dengan Allah Ta'ala, kita akan malu bila mana solat kita tadi tidak sempurna. Kita malu bila mana kita solat tadi pakai baju ala kadar. Ada orang kadang-kadang tuan-tuan sembahyang dekat rumah pakai singlet. Itu tak boleh lagi singlet dengan seluar dengan kain. Ada orang tak pakai baju pun ada. Pakai kabrekat, angkat sampai pusat. Allahu Akbar. Dengan bulu ketiak yang panjang. Malu. Kita nak jumpa orang yang besar pun, nak jumpa raja, nak jumpa sultan, nak jumpa Perdana Menteri, kita pakai macam mana pakaian kita? Cantik, kemas, gosok, baju mahal pula. Tapi bila kita nak jumpa raja, kepada segala raja, kita buat ala kadar saja. Kita buat ala kadar saja, tak boleh. Itu sebab kalau kita tak jaga hak-hak Allah Ta'ala, Allah Ta'ala pun tak buat kisah pada kita. Kalau kita tak jaga hak-hak Allah Ta'ala, maka Allah Ta'ala pun tak jaga hak-hak kita. Allah Ta'ala buat tak kisah kepada kita. Jadi kalau kita nak Allah Ta'ala sayang kita, Allah Ta'ala nak kita, kalau kita nak selalu Allah Ta'ala ini memerhatikan kita, maksudnya Allah Ta'ala sentiasa melindungi kita, mengasihani kita, kita juga kena jaga hak-hak Allah Ta'ala. Baik, golongan yang kedua, mereka yang menunaikan solat ketika masa lapang saja. Golongan yang pertama tadi, orang yang rajin sungguh-sungguh menunaikan solat. Yang kedua, orang yang menunaikan solat ketika masa lapang ni. Masa dia sibuk, dia lupa nak tunaikan solat. Tak apalah, sibuk, besok kalau lapang kotor lah balik. Ambil senang betul-betul. Tengah-tengah sibuk ni, tak apalah, hari ni Zuhur dengan Asar simpan dulu, tulis dalam buku. Zuhur, Asar ini tarikh berapa bulan, besok masa lapang kita qadha. Kalau lah Islam semudah itu tuan-tuan. Tapi tak boleh. Kan dalam Islam Allah Ta'ala bagi rukhsah pada kita, bagi kelonggaran. Kalau kita musafir, kita boleh jamak 2 rakaat solat Zuhur, 2 rakaat solat Asar, 3 rakaat solat Maghrib, 2 rakaat solat Isya. Ni kita boleh jamak, boleh qasar. Begitu juga kalau kita sakit sekali pun, kita dituntut wajib tunaikan solat. Kalau tak boleh berdiri, sembahyang duduk. Tak boleh duduk, sembahyang baring. Kalau tak boleh baring, sembahyang menggunakan kelopak mata. Itu yang terakhir. Kalau kita tak boleh juga sembahyang, maka kita panggillah orang untuk sembahyangkan kita. Sampailah waktu. Jadi kok mana pun sembahyang tadi, walaupun kita sakit, tak mampu macam mana pun, Islam bagi kelonggaran. Tapi sembahyang mesti kita lakukan. Mesti kita lakukan. Sudah sampai masanya tuan-tuan, kita belajar untuk macam mana sembahyang ketika mana kita sakit. Contohnya kita lupa, kita tak boleh bangun, macam mana situasi wuduk kita? Boleh ke kita nak pakai spray tu ke, ataupun macam mana? Boleh pakai tudung menutup botol ni, isi air, sapu, macam mana? Ini semua kita kena pelajari. Sementara kita sihat ni lah. Besok kalau kita dah sakit, na'udzubillah tak minta, tapi takut besok kalau kita dah terlantar, kita pun, anak-anak kita takut tak belajar. Tapi kalau ada orang belajar, tak boleh ada orang boleh uruskan kita. Sementara kita masih hidup ini, ada je program-program berkaitan dengan tahsin solat, kita perlu belajar. Baik, golongan yang ketiga ialah golongan yang tak ambil peduli sama ada mahu menunaikan solat ataupun tidak mahu menunaikan solat. Golongan yang ketiga ni golongan yang teruk. Tak ambil peduli sama ada nak solat ataupun tak nak solat. Kita tengok hari ni tuan-tuan, agenda orang Yahudi. Agenda orang Yahudi. Macam mana orang Yahudi dia boleh cipta satu permainan yang boleh menghayatkan umat Islam khususnya. Dulu kita pernah bincang orang Yahudi dicipta permainan bola sepak. Disebabkan bola sepak lah
ramainya manusia bergaduh, ramainya manusia yang bermain judi. Disebabkan boleh sepak jugalah, ramai manusia tidak solat, tidak sembahyang. Tuan-tuan tengok, dia campak bola sebiji di dekat stadium, berpuluh ribu orang tak sembahyang. Itu yang ada dekat stadium, yang ada kat kedai mamak, yang ada kat depan televisyen. Berapa ramai lagi orang yang tak solat. Ini kita kata agenda perancangan orang Yahudi hari ini dah berjaya. Dan yang terbaru, dia menggunakan smartphone untuk melalaikan kita. Kan kalau kita tengok bila hari Jumaat, anak-anak muda sekarang, orang tua-tua pun main WhatsApp. Orang tua-tua pun WhatsApp juga kadang-kadang. Tengok dalam masjid hari Jumaat. Biasa kita tak ada hari Jumaat, contoh kita boleh tengok hari Jumaat. Anak-anak muda pegang telefon, tapi jangan kita sangka buruk pula. Mungkin kadang-kadang pegang telefon tengah mengaji. Ada. Itu yang gunakan smartphone tadi dengan cara yang baik, yang bermanfaat. Sebaliknya, mereka ini menggunakan telefon tadi ke arah yang tidak baik. Berapa ramai orang yang lalai disebabkan telefon. Dulu telefon kita SMS je, paling kurang tidak. Dulu telefon lama-lama dulu ada game pun, game bola je. Sekarang ada macam-macam game dah. Ramai budak-budak muda kita sekarang ni, kita sendiri pun kadang-kadang terhayal juga dengan smartphone. Jadi ini 3 golongan yang kita katakan golongan orang yang menunaikan solat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala golongkan kita dalam golongan yang pertama. Orang yang sentiasa menjaga waktu solat, orang yang tekun, orang yang bersungguh-sungguh, dan juga orang yang khusyuk dalam mengerjakan solat. Pelihara solat kita, tuan-tuan. Tuan-tuan ingat tak kisah dalam surah Al-Muddathir? Satu ketika malaikat dia pergi pusing-pusing rawan-rawan, tengok syurga, dia pusing tengok neraka. Bila sampai dekat neraka, dia melihat ramai manusia duduk dalam neraka. Lalu malaikat pun tanya dalam surah Muddathir tu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma salakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin. Jadi satu ketika malaikat rawan nak tengok syurga, rawan tengok neraka. Bila sampai dekat neraka, dia tengok ramai orang. Lalu malaikat pun tanya kepada penghuni neraka, apa benda yang kau buat ramai-ramai dalam neraka ni? Ini saya punya dialog lah. Ini saya punya dialog, bukan malaikat tanya. Seolah-olahnya begitu. Malaikat tanya, kenapa kau ramai-ramai dalam neraka ni? Lalu penghuni neraka pun jawab, ma salakakum. Penghuni neraka jawab, qalu lam nakum minal musallin. Sesungguhnya kami dulu masa hidup kami dekat dunia dulu, lam nakum minal musallin. Kami tidak mengerjakan solat, kami tidak menunaikan solat. Jadi orang yang tak menunaikan solat ini, tuan-tuan, akan dicampakkan ke dalam neraka saqar. Itu sebab kalau kita dulu kita ingat kisah-kisah kita dulu, ada yang tak tunaikan solat, ada yang tertinggal solat disebabkan kejahilan kita, disebabkan kesibukan kita, maka kita wajib qada balik solat-solat. Itu sebab fitrah manusia ini, bila dia dah berumur 50 tahun, 60 tahun, dia dah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita perasan, bila kita dah umur 40-an, 50-an, kita dah mula kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu masa umur kita muda-muda, kita merupakan orang yang bengis, orang yang garang. Tapi masuk 50, kita dah slow. Kita dah lebih matang. Dulu kita tak berapa sangat nak pergi surau, pergi masjid. Tapi bila kita masuk jadi Mesiri tu, kita dah ada pergi masjid. Maghrib, Isyak kat masjid. Walaupun waktu lain tak ada, tapi Maghrib, Isyak istiqamah masjid, surau masjid. Alhamdulillah. Ini kita kata memang lumrah manusia tu begitu. Dia walaupun jahat macam mana pun, dia mesti akan kembali kepada fitrah dia, kembali kepada
Allah Subhanahu wa taala. Baik, golongan yang kedua dan ketiga ini pernah dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sabda yang bermaksud akan datang kepada manusia satu masa bahawa ada golongan manusia yang mendirikan solat padahal sebenarnya mereka tidak bersolat. Nabi kata dalam sebuah hadis yang bermaksud akan datang nanti satu ketika manusia dia bersolat padahal mereka ini sebenarnya tidak bersolat. Macam mana yang kita katakan tu? Maknanya solat ni tadi bukanlah mengikut kepada ilmu. Solat hanya ikut-ikut orang saja. Ni payah juga. Tapi alhamdulillah lah dia mahu nak solat. Cuma dia tak tahu nak solat tadi macam mana. Pergerakan tadi betul ikut orang. Tapi bacaannya tadi dia tak tahu nak baca apa. Jadi itu sebab Nabi kata akan ada satu ketika nanti manusia di akhir zaman yang bersolat padahal mereka ini sebenarnya tidak bersolat. Baik, orang-orang yang sentiasa memelihara solat akan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, kalau kita ni orang yang rajin menjaga solat, maka kita akan mendapat kerahmatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Imam Ibn Hajar dia bagi tahu kepada kita tentang 10 kelebihan orang yang memelihara, orang yang menjaga solat. Yang pertama ialah Allah Ta'ala kurniakan kepada wajahnya nur, cahaya. Orang yang jaga solat ini Allah Ta'ala akan bagi pada dia nur, iaitu cahaya pada muka dia. Mukanya bercahaya. Yang kedua, Allah Ta'ala akan beri kepadanya akal yang cerdas. Orang yang jaga solat, Allah Ta'ala akan bagi pada dia akal yang cerdas. Kemudian yang ketiga, Allah Ta'ala akan bagi pada hatinya hati yang bercahaya dan juga jiwa yang tenang. Ini orang yang jaga solat. Itu sebab kalau orang tak solat, dia berserabut. Bukan dia berserabut, kita tengok dia pun kita serabut. Jadi kalau kita jaga solat, Allah Ta'ala akan tenangkan hati kita. Allah Ta'ala akan bersihkan jiwa-jiwa kita. Yang keempat, Allah Ta'ala akan beri kepada kita ialah keluarga yang sakinah, mawaddah, yang keluarga yang tenang, keluarga yang bahagia. Ini kelebihan orang yang menjaga solat. Kalaulah kita dapat pelihara isteri kita, anak-anak beranak kita untuk sama-sama menjaga solat, Masya Allah, alangkah untungnya rumah tadi. Alangkah untungnya kita sebagai ketua rumah tangga. Baik, yang kelima, di padang mahsyar nanti Allah Ta'ala akan memelihara dia daripada kepanasan, keterikan matahari. Bila padang mahsyar nanti tuan-tuan, ada orang yang matahari dia sedekah dari kepala. Jadi kalau kita rajin jaga solat, Ibn Hajar dia kata dalam Ibn Hajar Asqalani, dia kata Allah Ta'ala akan pelihara kita di padang mahsyar. Orang lain semua panas, kita je sejuk aja rasanya. Yang keenam, kita akan mendapat rahmat dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Rajin solat, Allah Ta'ala akan bagi hidayah pada kita. Itu sebab setiap kebaikan yang baik akan melahirkan perkara yang baik, dan setiap perbuatan yang jahat akan melahirkan perkara yang jahat. Contohnya, perbuatan yang baik akan melahirkan perkara dan perbuatan yang baik. Contohnya kita datang masjid, kita solat subuh. Solat subuh baik tak? Baik. Kemudian dia akan melahirkan perkara yang baik. Apa dia? Kita duduk pula dalam majlis ilmu. Lepas duduk dalam majlis ilmu, akan lahir tak perkara yang baik lagi? Akan lahir lagi. Apa dia? Kita akan solat duha 2 rakaat. Begitu juga dengan perkara buruk. Kalau kita buat benda buruk, ia juga akan melahirkan perkara buruk. Contoh, kita minum
Kita orang minum arak. Orang minum arak, kemudian bila dia mabuk, dia akan buat zina. Bila dia berzina, dia akan membunuh. Itulah maksudnya, setiap benda yang baik, perbuatan yang baik akan melahirkan perkara yang baik. Setiap perkara yang baik, setiap perbuatan yang jahat akan melahirkan perbuatan dan perkara yang jahat. Jadi banyakkanlah buat benda yang baik, mudah-mudahan ia akan melahirkan perkara yang baik. Baik, bila mana kita yang ketujuh, doanya sering dikabulkan. Doa orang yang melihara solat ini doanya mustajab. Yang ke-8, dia akan menerima buku amalannya nanti dengan tangan kiri. Orang yang menerima buku amalan dengan tangan kanan, minta maaf. Orang yang melihara solat ini akan menerima amalan tadi dengan tangan kanan. Dan yang ke-10, yang ke-9, Allah Ta'ala mudahkan baginya jalan menuju ke syurga. Dan yang ke-10, Allah Ta'ala mudahkan baginya meniti titiran sirat. Meniti titian sirat. Baik, ini 10 kelebihan orang yang menjaga ataupun orang yang memelihara solat. Yang seterusnya tuan-tuan, kita sedia maklum dan kita selalu dengar bahawa dalam sepenuh hadis Nabi kata, as-salatu imaduddin, man aqamaha aqama ad-din, wa man hadamaha faqad hadama ad-din. Maksudnya, solat itu adalah tiang agama. Barang siapa yang mendirikannya, maka dia telah mendirikan tiang-tiang agama. Dan barang siapa yang meninggalkannya dan tidak mengerjakannya, maka dia telah memusnahkan tiang-tiang agama. Jadi kita kena jaga, kena pelihara solat kita ini. Mudah-mudahan besok bila mana kita nak bertanya tentang solat ini, kita telah melaksanakan solat kita dengan sebaik mungkin. Keselamatan kita. Baik. Sebaliknya, orang yang meninggalkan solat dengan sengaja akan mendapat balasan yang buruk dan dahsyat dengan perbuatan itu. Orang yang meninggalkan solat pula akan mendapat balasan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan saja ketika selepas dia mati, tetapi masih di dunia lagi Allah Ta'ala dah tunjuk. Antaranya ialah kehidupannya sentiasa terumbang ambing. Macam kita kata tadi, orang yang solat, Allah Ta'ala bagi dia sakinah, ketenangan. Orang yang tak solat, bukan dia je serabut, kita tengok dia pun, kita pun serabut. Kehidupan orang yang tak solat ini terumbang ambing. Kemudian rezeki mereka menjadi sempit. Orang yang tinggalkan solat, orang yang tak menunaikan solat, orang yang tidak memelihara solat ini, Allah Ta'ala kata rezekinya sempit. Jadi kalau nak rezeki yang banyak, pelihara solat. Memadai kita menjaga solat yang wajib. Solat 5 waktu, memadai kita jaga. Itu perkara yang wajib. Kemudian jiwa mereka yang tidak menunaikan solat ini keluh kesah dan resah. Jiwanya sentiasa berada dalam keadaan keluh kesah, tak tenteram, tak tenang, tak aman, serabut aja jiwanya. Dan serta mereka ini, iaitu orang-orang yang tidak menunaikan solat ini, orang-orang yang tidak memelihara solat ini, mereka itu tiada nur di wajahnya. Tak ada cahaya pada mukanya. Mukanya tak ada cahaya. Muka orang yang tak menunaikan solat ini, muka orang yang tak ada cahaya. Baik, pada hari akhirat nanti, mereka ini, iaitu yang tidak menunaikan solat, dan mereka yang tidak memelihara solat, dan mereka yang meninggalkan solat, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seberat-beratnya api neraka yang marak menyala. Tuan-tuan, kalau dekat dunia ni pun kita tak boleh tahan dengan api, apatah lagi dengan api neraka. Kalau dekat dunia ni
Kalau kita kata kita boleh tahan sekali pun tak sama dengan api di neraka. Baru ni dalam satu video orang putih itu buat kajian di, kalau tak salah saya, sebuah tempat pergunungan. Kebetulan ada gunung api, lava. Dekat lava tu dia hantarnya kapal terbang kontrol, dia nak pergi kat situ nak tengok kamera, dia nak rakam, dia tengok macam mana lava tadi, api gunung berapi tadi membuat-buat. Orang yang nak pergi dekat dengan tu kena pakai baju khas, baju kalis panas, kena pakai topi apa semua, nak tengok api tadi. Tapi diorang tak dapat tengok dekat daripada jauh sebab terlalu panas. Bayangkan tuan-tuan, kalaulah kita dicampakkan ke dalam, macam mana keadaan kita? Kalau campakkan yang pertama, lepas campak habis jadi abu, tak apalah. Lepas campak Allah Ta'ala hidupkan lagi, tumbuhkan balik tulang belulang, tumbuhkan kita punya kulit, jadikan kita seperti manusia biasa, dibakar lagi sampailah satu tempoh yang lama. Macam mana keadaan kita? Itu sebab bila kita cerita tentang neraka ni, sesuatu perkara yang menggerunkan, sangat dahsyat. Kita pun takut. Kita pun takut. Kalaulah api dekat dunia ni pun kita dah tak tahan, kita takut, apatah lagi api neraka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya tuan-tuan, bila mana diceritakan tentang nikmat syurga, ini merupakan motivasi kepada kita untuk sama-sama kita nak meningkatkan amalan kita, nak tambah amal ibadah kita, supaya besok kita dapat masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita sedia maklum kita masuk syurga bukan dengan amalan kita. Amalan kita ni sikit sangat kalau nak ditimbang dengan nikmat-nikmat Allah. Tapi atas kasih sayang, rahmatnya Allah, rahimnya Allah ini Maha Penyayang, kita masuk syurga dengan sifatnya, dengan kasih sayangnya. Itu sebab kita digalakkan kepada solat, kita mohon kepada Allah Ta'ala. Antara doa yang Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amalkan doa ini tuan-tuan. Baik, inilah kesudahan bagi mereka yang tidak memelihara solat. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang kepada mereka-mereka yang memelihara, yang menjaga dan solat di awal waktu, maka mereka ini akan diberikan keistimewaan bukan saja di dunia tetapi juga di akhirat. Bukan saja ketika masa hidup tetapi juga ketika selepas mati. Jadi tuan-tuan, kesimpulan daripada 3 golongan yang kita bincangkan ini berkaitan dengan memuliakan Allah Ta'ala, memuliakan orang yang menjaga, memelihara dan juga orang yang semayang di awal waktu ini. Mudah-mudahan menjadi motivasi kepada kita, untuk saya dan juga tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita menjaga solat kita. Solat ini sangat penting dalam kehidupan kita. Solat adalah kita berinteraksi, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita dapat rasakan kita berkata-kata dengan Allah, maka kita tidak sama sekali akan meninggalkan solat. Tapi oleh sebab kita tak dapat nak rasa, maka kuranglah sikit benda tadi. Tapi kalau kita dapat rasa, jangan kata 15 minit, 1 jam sebelum solat kita dah tunggu untuk waktu solat. Kita rindu nak berbicara, nak berkata-kata dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa tuan-tuan, sekadar itu saja kuliah subuh kita pada pagi ini. Kuliah subuh ni tak boleh lama-lama tuan-tuan, sebab makin lama makin ramai orang yang tunduk. Betul tak? Betul. Jadi kalau betul tu maknanya dah mengantuk sebenarnya. Jadi cukup sekadar itu untuk pagi ini. Apa yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang lemah dan kurang datang daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Apa yang saya sampaikan dan apa yang kita kongsikan ini,
kita sampaikan pula kepada isteri kita, kepada anak-anak kita, kepada jiran tetangga dan sahabat anda. Mudah-mudahan ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, insya-Allah. Kita tangguhkan pengajian kita pada pagi ini dengan tasbih kafar dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubarakan ma'suma ولا تجعل فينا شقيا ولا مترودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.